Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini dapat kita bersama pada kuliah dan juga siri kisah para Nabi. Dan pada malam ini insyaAllah kita akan sambung kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ini sebagaimana yang disebutkan pada kuliah yang lalu, ada dua marhalah ataupun dua dipanggil stage, peringkat. Satu peringkat ketika mana Nabi Ibrahim AS berada di Iraq, dan satu lagi peringkat, iaitu peringkat yang kedua ketika Nabi Ibrahim AS berada di Palestin. Dan kisah Nabi Ibrahim ini ada banyak, dan antara kisah yang terpanjang selepas daripada kisah Nabi Musa AS. Kisah yang paling panjang dan paling detail diceritakan di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa. Kerana Nabi Musa dicerita daripada kenabian, daripada kelahiran Nabi Musa AS, bagaimana dihanyutkan ke dalam sungai sehinggalah berjumpa dengan isteri Fir'aun dan sebagainya, sebelum daripada kenabian lagi, daripada bayi, sehinggalah kepada Nabi Musa AS dilantik menjadi Nabi, berdakwah. Dan akhir kisah Nabi Musa AS. Kisah yang paling panjang yang diceritakan dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa. Dan kisah para Nabi yang lain selain daripada kisah Nabi Musa tidak diceritakan melainkan selepas dilantik menjadi Nabi. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, dan yang kita telah lalui yang sebelum ini tidak diceritakan. Bahkan Nabi Adam AS, lainlah ceritanya sebab dia daripada syurga. Nabi-Nabi yang lain diceritakan bermula daripada dilantik menjadi Nabi ataupun menjadi Rasul. Nabi Musa tidak. Sebelum daripada dilantik lagi sudah diceritakan. Ketika Nabi Ibrahim AS, kita kembali kepada kisah Nabi Ibrahim, berada di peringkat yang pertama di Iraq. Ada beberapa peristiwa ataupun petikan-petikan kisah yang diceritakan dalam Al-Quran yang menarik, dan ada 4 pembahagian yang diceritakan dalam Al-Quran. Yang pertama, ketika mana Nabi Ibrahim AS berdakwah kepada ayah baginda. Ketika mana dia berdakwah kepada ayah baginda Nabi Ibrahim AS. Kemudian yang kedua, ketika mana yang pertama tadi dakwah kepada bapa baginda Nabi Ibrahim SAW, ceritakan dalam surah Maryam. Kemudian yang kedua, iaitulah dakwah Nabi Ibrahim AS kepada kaum yang menyembah berhala. Kaum Nabi Ibrahim yang menyembah berhala. Dan berhala yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah dari bentuk tokong-tokong, patung-patung, asnam dipanggil asnam, patung-patung, dari bentuk patung-patung. Yang kedua, bentuknya adalah kawakib, bulan, bintang, matahari. Sebab itulah dalam ayat yang dan ini diceritakan dalam surah Al-An'am. Kalau terbiasa ayat yang menyebutkan falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaba
qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin ila akhirih. Ini kita akan pergi sekejap insya-Allah. Kemudian yang ketiga, peristiwa ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada raja yang kafir, disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Dan yang keempat, peristiwa ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala. Ini disebutkan dalam surah Al-Anbiya dan juga surah As-Saffat. Dalam surah As-Saffat. Kembali kepada peristiwa yang pertama, iaitu dalam kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapa baginda. Dalam kisah Nabi Ibrahim ini kita boleh juga pelajari beberapa metodologi dakwah. Sebagaimana yang kita belajar dalam kisah para nabi yang sebelum ini, kisah Nabi Ibrahim ada uslub dan ada metodologi yang tersendiri dalam berdakwah. Kita pergi dalam surah Al-An'am ayat yang ke berapa ni? Ayat yang ke-74. Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Ketika mana Ibrahim berkata kepada ayahnya, li abihi, yang bernama Azar. Dalam bahasa Arab, abi perkataan abi ataupun abun. Abi ni kerana dia ada yang nisbiyah dah. Dia nasabkan kepada apa dia? Ana, ayah ataupun ayah saya. Ayah Nabi Ibrahim. Perkataan ab ini dalam bahasa Arab membawa maksud bapa yang mempunyai apa, yang menyebab bapa lah, mana yang kalau dalam lagi detailnya yang usul kepada anak dia, asal kepada anak kandung dia. Itu maksud bapa. Dalam Al-Quran disebutkan nama bapa Nabi Ibrahim ini adalah sebagai Azar. Namun dalam kitab Samawi yang lain, itulah kitab Taurat, diceritakan nama bapa Nabi Ibrahim ini sebagai Tarah ataupun Taruh dalam kitab Taurat. Dan dalam Bible disebutkan nama yang lain pula. Jadi apakah perspektif ataupun kaedah dalam Islam, dalam kaedah Ahlussunnah wal Jamaah apabila mendapati nama yang berbeza daripada kitab-kitab yang lain? Metod dia adalah kitab Al-Quran mengatasi kitab-kitab Samawi yang lain. Jadi bila mana dalam Al-Quran sebut li abihi Azar, maka nama ayah ataupun bapa kepada Nabi Ibrahim adalah Azar. Daripada petikan ayat ini, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, kita dapati dua perkara. Yang pertama, nama bapa Nabi Ibrahim, itulah Azar. Dan yang kedua, kita dapati bahawa bapa kepada Nabi Ibrahim ini adalah kafir. Dan ia menunjukkan suatu pengajaran bahawa hidayah itu bukan datang dan bukan berada pada tangan para nabi ataupun para rasul. Akan tetapi tugas para nabi dan para rasul adalah hanya untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan tauhid dan menyampaikan ajaran ataupun utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam kalangan kita pada hari ini boleh jadi ayahnya seorang yang soleh namun anak dan sebaliknya, ataupun terbalik, anaknya soleh kemudian bapa dan ayahnya toleh. Boleh jadi sedemikian kerana perkara yang disebutkan tadi lah hidayah. Begitu juga dalam kisah Nabi Nuh AS. Anak Nabi Nuh AS sendiri tidak terselamat daripada azab ombak ataupun banjir
yang besar. Dan dalam kisah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW bapa saudara baginda SAW. Dan dalam kisah para Nabi yang lain juga pun sama. Ada isterinya kafir yang tidak dapat menerima dakwah, yang dakwahnya tidak dapat disampaikan oleh para Nabi dan para Rasul. Dan dalam Al-Quran ini disebut wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Itulah Nabi Ibrahim mempersoalkan kepada ayahnya yang bernama Azar, adakah kamu mengambil berhala-berhala itu sebagai tuhan-tuhan sembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku, yakni Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, melihat kamu wahai ayahku dan juga kaum kamu berada di dalam suatu kesesatan yang nyata. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam betul-betul dalam dakwah, wahai ayah, apa yang dibuat oleh kamu itu adalah suatu perkara yang salah, menunjukkan suatu pengajaran yang kedua, iaitulah kebenaran itu mesti diberitahu apabila dia berkait dengan perkara akidah lebih-lebih. Apabila dia berkait dengan perkara perkara tauhid, akidah tauhid, mesti diberitahu dan mesti ditekankan secara terang-terang, lagi-lagi dalam kalangan orang yang terdekat, keluarga, waris yang terdekat, rakan sekerja dan sebagainya. Kerana dia adalah perkara yang penting dan perkara yang pokok di dalam agama Islam. Ini araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut wa kadzalika. Wa kadzalika ini dalam bahasa Melayu, dan demikian itulah. Kalau bahasa Melayu mungkin kita tak faham apa-apa lah. Wa kadzalika, dan demikian itulah. Tapi dalam bahasa Arab, bila sebut wa kadzalika ini, dia menyambungkan apa yang disebutkan sebelum perkataan wa kadzalika itu dan juga yang selepas daripada perkataan wa kadzalika. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sebelum daripada perkataan wa kadzalika tadi, itulah yang pertama, Nabi Ibrahim mengetahui bahawa apa yang disembah oleh bapa baginda dan juga kaum bapa baginda adalah suatu kesesatan, suatu kesesatan yang nyata. Kita lihat ayat yang selepas daripada wa kadzalika. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Dan demikian itulah kami pertunjukkan. Ini ayat yang selepas daripada wa kadzalika. Begitulah kami tunjukkan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, malakut ini datang daripada perkataan al-mulk. Malam-malam biasa kita baca surah al-mulk kan. Maksud dia pemerintahan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malakut ini dalam bahasa Arab dia dipanggil sebagai sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni maksudnya perkataan apa dipanggil? Bombastik. Dia panggil perkataan yang exaggerate, yang berlebih-lebihan, yang bawa maksud berlebih-lebihan. Mana asalnya adalah mulk. Mana banyak kerajaan-kerajaan, banyak kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. As-samawat, kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan yang berada di langit. Langit-langit bukan sebut sebagai as-sama, tapi guna perkataan samawat, iaitu jamak kepada sama. Langit-langit, mana ada banyak lagi kerajaan-kerajaan yang banyak, di langit yang banyak, wal ard, dan di muka bumi. Jadi bila gabungkan dua tadi, kesesatan dan juga malakut, kekuasaan ataupun kerajaan-kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bahawa mesej yang nak diberitahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi Ibrahim akan kesesatan yang dibuat oleh kaum dia, seperti itu juga lah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi Ibrahim
akan kebenaran dan juga kekuasaan yang nyata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan menunjukkan bahawa kebenaran yang ditujukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim ini adalah untuk kebenaran yang jelas, sebagaimana matahari di siang hari, sebagaimana bulan di malam hari. Suatu perkara yang jelas dan perkara yang nyata. Itu rahsia dalam memahami perkataan wa kadzalika. Wa liyakuna minal muqinin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kesesatan dan tunjukkan kebenaran? Supaya Nabi Ibrahim alaihissalam ini berada bersama dalam kalangan orang yang muqinin. Muqinin ini datang dari perkataan yakin. Orang-orang yang yakin, orang yang yakin. Sebab itulah dalam nak memahami suatu kebenaran, dia kena tahu apa yang sesat. Dia tak boleh tahu perkara yang betul sahaja. Sebagaimana kita nak belajar hadis, belajar hadis yang sahih semata-mata. Belajar sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibnu Majah, Sunan Sitah, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud dan sebagainya, Muwatta Imam Malik. Belajar kita yang sahih sahaja. Akan tetapi pelengkap kepada nak tahu hakikat ataupun kebenaran, kena tahu juga perkara-perkara yang batil. Kena tahu hadis-hadis yang maudhu', kena tahu hadis-hadis yang batil dan sebagainya. Syekh Ibn Utsaimin, ramai yang kata dia ini sebagai Wahabi, ramai yang kata dia ini sebagai banyaknya Wahabi lah besar, seperti Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahullah. Mereka menulis kitab bukan sahaja jamak sahihat, tapi juga maudhu'at. Mereka juga menulis hadis-hadis, mengumpulkan hadis-hadis yang maudhu'. Mereka juga mengumpulkan hadis-hadis yang maudhu'. Dan para muhaddits, mereka menulis hadis, contoh ada tulis hadis 40 hadis sahih, hadis Bukhari, mesti juga ada tulis 40 hadis yang maudhu'. Maudhu' ni maknanya tidak diterima. Ada banyak jenisan, ada yang mudallis, ada yang banyaklah, dah lama tak mula dengan hadis. Tapi dia hadis-hadis yang tidak dapat diterima dan tidak menjadi hujjah, sebagaimana hadis dhaif. Hadis dhaif tidak boleh menjadi hujjah. Dia boleh disampaikan, tapi kena beritahu, kena warning awal-awal yang hadis ni adalah hadis yang dhaif. Kalau dhaif atau dhaif jiddan pula. Kalau dhaif biasa kira ni dhaif jiddan pula. Lagi-lagi kena pakai. Kena bagi tahu warning. Penting ilmu, dia bagi ilmu jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil ni, jarh ni maksud dia melukakan dan secara mudahnya ilmu audit hadis. Ilmu nak audit hadis. Hadis tidak ilmu audit dia. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang ada ilmu audit hadis. Dalam agama-agama yang lain dia tidak ada ilmu audit hadis. Baik. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang nabi yang juga pandai berhujah dan berjidal. Dan suatu perkara yang kita kena tahu, para nabi dia ada kelebihan dia sendiri. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam dikenali sebagai seorang nabi yang tampan. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenali sebagai nabi yang pandai berjidal. Itu nombor satu lah. Nabi yang lain adalah dia punya kelebihan dia sendiri. Tapi sifat-sifat kelebihan para nabi ini semuanya terkumpul kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaulah Nabi Ibrahim pandai berjidal, jadi on top of Nabi, para nabi, Nabi Muhammad atas dia. Karena atas sekali dia panggil Madhul Statement. Yang kalau Nabi Yusuf tampan, Nabi Muhammad SAW ditampan daripada Nabi Yusuf.
Jadi kita akan masuk kepada ketika mana peristiwa, ketika mana Nabi Ibrahim berjidal dan berdebat dan berhujah dengan kaum dia, nak berdakwah. Sebelum kita masuk kepada part ini, kita kena tahu bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam sudah pun jelas akan kebenaran dan juga kebatilan. Sudah jelas akan kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita terangkan perkataan wa kadzalika tadi. Nabi Ibrahim dah jelas. Dan Nabi Ibrahim pandai berdakwah dan pandai berhujah. Jadi apa strategi yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam nak berdakwah kepada kaum dia, kaum yang menyembah kawakib ataupun bulan dan bintang, matahari dan sebagainya. Ada lagi yang lain, maybe dan butuh ke apa. Tapi kawakib, alam kejadian alam, makhluk alam. Ayat yang seterusnya menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah, iaitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban." Nabi Ibrahim pergi duduk bersama dengan kaum dia yang menyembah bulan dan bintang dan matahari, duduk sekali nak tengok dan juga nak berdakwah, nak menunjukkan, nak memberitahu kepada kaum dia bahawa Tuhan yang dia sembah ni betul ke ataupun layak ke menjadi sebagai Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim duduk bersama dengan kaum dia pada suatu malam, dan pada malam tersebut ketika malam telah berlabuh, falamma janna 'alaihi al-lail, mana janna ni mana berlabuh ataupun sunset ke mana telah berlabuhnya siang, malam menjemur. Ketika malam menjemur, ra'a kawkaban, mereka yakni kaum Nabi Ibrahim ini melihat kaukab, bintang-bintang. Dan Nabi Ibrahim duduk bersama dengan kaum dia pada ketika tersebut, ra'a kawkaban. Lalu Nabi Ibrahim pun kata, qala hadza rabbi, oh inilah Tuhan aku, bintang-bintang inilah Tuhan aku. Lalu falamma afala, ketika mana bintang-bintang tersebut hilang, qala la uhibbul afilin, bila bintang-bintang tersebut hilang, Nabi Ibrahim kata, oh aku tak suka benda ataupun makhluk-makhluk yang hilang, tiba-tiba hilang. Malam yang kedua pula, ketika mana malam menjemur, falamma ra'al qamara, dan muncullah bulan. Qamar ni bulan, qamarun biasa dengan nasyid qasidah, qamarun aku tak tahu biasa qasidah. Yang qamarun tu lah kan, maksudnya bulan. Ketika mana bulan menjemur, Nabi Ibrahim berkata, oh inilah Tuhan aku, qala hadza rabbi, metode yang sama. Falamma afala, ketika mana bulan tersebut hilang, qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Oh, bulan pun hilang juga, dan kalaulah sekiranya Tuhan aku tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada aku, sesungguhnya aku bersama dengan kaum-kaum yang sesat, disebut depan kaum dia, Nabi Ibrahim. Jadi itu kenapa? Walaupun Nabi Ibrahim duduk bersama dan kata, oh ni kau Tuhan aku. Lalu dia hilang, tiba-tiba hilang Tuhan aku. Kau suka benda yang hilang. Lalu mari pula, tadi bintang, lalu mari pula bulan, hilang juga. Lalu Nabi Ibrahim kata, oh bulan pun hilang juga, sama juga. Dan sekiranya aku tidak diberikan hidayah oleh Tuhan, maka aku pun akan bersama, termasuk dengan kamu semua ni lah, yang golongan-golongan yang dhalim, sesat. Lalu malam yang ketiga, bukan malam yang ketiga lah, selepas daripada berlabuhnya malam, muncullah matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, jelas, besar. Qala hadza rabbi, oh ni Tuhan aku, besar Tuhan aku ni. Qala hadza rabbi hadza akbar, oh besar Tuhan aku ni, lagi besar daripada bulan, lagi besar daripada bintang. Mungkin inilah Tuhan aku, matahari.
Lalu Nabi Ibrahim kata, falamma afalat, ketika mana matahari tersebut hilang, mana malam menjemur, qala ya qaum, wahai Tuhan aku, qala ya qaum, wahai kaum aku, wahai kaum aku, sesungguhnya aku dah putus asa. Aku dah penat dah dengan bulan, aku dah penat dah dengan matahari, dah penat dah dengan bintang. Semuanya menghilang daripada aku, dan aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan, yakni bulan, bintang dan matahari yang kamu syirikkan benda-benda ni dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Tuhan aku. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan. Jadi lepas Nabi Ibrahim bersama dengan kaum, dia duduk bersama, melihat bintang, melihat bulan dan melihat matahari, kesemuanya hilang. Nabi Ibrahim kata, semua ni bukan Tuhan, semua ni tidak layak menjadi Tuhan. Bagaimana Tuhan menjelma sekejap kemudian dia meninggalkan hamba? Layakkah seorang Tuhan untuk menjadi seorang Tuhan? Layakkah Tuhan untuk meninggalkan hamba-hamba dia? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hamba-hamba. Wahai kaum aku lepaskan diri aku daripada semua yang kamu sembah ini, dan aku akan tetap menetapkan wajah aku, menghadapkan wajah aku kepada yang menciptakan ataupun yang membentangkan langit-langit dan yang membentangkan bumi, hanifah, yang mempunyai jalan yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak mahu termasuk dalam kalangan orang yang musyrik. Apa pengajaran yang kita dapati daripada cara dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, kita dapati bahawa Nabi Ibrahim tidak terus menyatakan, wahai kaumku semua yang kamu semua ni sesat, kepayahlah semua. Tapi Nabi Ibrahim dia bijak, dia duduk dan dia lihat bersama dengan kaum-kaumnya. Kita pelajari bahawa dalam berdakwah mestilah bersama dengan, kena ada dipanggil social interaction, dipanggil hubungan sosial dengan masyarakat, hubungan sosial dengan mereka yang berdakwah. Tidak semata-mata berdakwah semata-mata, mesti ada hubungan sosial, mesti ada hubungan sosial dalam dakwah. Dan nak berdakwah juga kena memahami perspektif orang yang didakwah itu. Kadang mungkin kita tak nampak apa yang dia nampak. Jadi bila kita berada, oh begini sebab dia sembah bulan, sebab pada waktu tersebut tidak ada benda-benda yang lain yang comel. Yang paling comel, yang paling obvious adalah bintang. Jadi dia tak tahu nak cari mana lagi Tuhan. Oh, dia nampak yang paling besar adalah bulan, yang paling besar lagi adalah matahari. Jadi sangkahan nak menjawab kepada perkara-perkara yang batil ini, perkara-perkara kesesatan ini adalah dengan cara memahami perspektif orang yang didakwah, bukan semata-mata membuta tuli, tuduh dia jahil. Mungkin dia ada sebarang halangan-halangan yang lain yang menyebabkan dia tidak dapat memahami kebenaran. Mungkin pada diri dia ada suatu isu yang besar, isu keluarga ke, ataupun isu kewangan ke, yang dia tidak dapat menyambung pengajian ke, belajar ke, ataupun dia ni dihalang oleh keluarga ke, ada faktor-faktor penghalang yang lain kebarangkalian. Jadi perlu untuk memahami perspektif. Ini yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam secara praktis. Dan bolehlah tafsir kalau perkara yang lain lagi daripada kisah ataupun perbuatan ataupun contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaum yang tadi. Perkara yang lain yang mungkin kita boleh ambil perhatian juga adalah, adakah menjadi suatu dosa untuk kita melihat ciptaan-ciptaan Allah sebagaimana bulan, sebagaimana bintang dan sebagaimana matahari. Ada yang setengah-setengah daripada kita mungkin ada hobi stargazing. Dia tengok matahari dan dia
analisa dan sebagainya, adakah menjadi suatu dosa? Karena ada satu pemahaman yang menyatakan bahawa tidak boleh melihat ke atas kerana Allah Subhanahu Wa Taala berada di langit. Tidak boleh melihat di langit kerana Allah Subhanahu Wa Taala berada di langit. Ini adalah suatu kefahaman yang silap. Mungkin tuan-tuan puan-puan tak pernah dengar, tapi ada yang menyatakan sedemikian. Dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Al-Quran, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Sifat orang yang mukmin adalah mereka yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala qiyaman, ketika mana mereka berdiri, wa qu'udan, ketika mana mereka duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika mana bahkan mereka berbaring, ketika mana dalam keadaan berbaring, 'ala junubihim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan akan kejadian ataupun penciptaan samawat, langit-langit dan juga bumi. Antara sifat para mukmin adalah bertafakur dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuklah bulan, bintang dan matahari. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim." Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah akan mawaqi'in nujum. Apa dipanggil ilmu falak, astronomi namanya. Mawaqi'in nujum, akan tempat-tempat kedudukan bintang-bintang. Dan bahkan menjadi ilmu Islam untuk mempelajari bulan dan bintang, ada bentuknya Allah. Itu semua adalah asal daripada ilmu Islam. Jadi jawapannya tidak salah, dan menjadi ibadah jika sekiranya melihat kepada bulan, bintang, matahari dan juga ciptaan-ciptaan Allah yang lain dengan niat untuk tafakur dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala itu. Yang ketiga daripada kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, ini yang pertama adalah metod dakwah. Yang kedua adalah hukum melihat kepada bulan dan bintang. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan asas hubungan di antara makhluk dan pencipta. Makhluk dengan pencipta. Asas kepada hubungan makhluk dan pencipta selain yang kita ketahui adalah keimanan, ketakwaan dan sebagainya, tapi ia sebenarnya adalah asas cinta dan kasih sayang. Sebab kalau kita lihat antara faktor yang dimainkan oleh Nabi Ibrahim dalam berdakwah kepada kaum dia adalah faktor kasih sayang. Bagaimana seorang Tuhan itu, bagaimana Tuhan yang disembah oleh kaum dia, bulan, bintang dan matahari ini, boleh meninggalkan hamba dia, tak boleh meninggalkan hamba dia. Adakah Tuhan tersebut tidak sayang dan tidak kasih kepada hamba-hamba dia sehingga mereka ni meninggalkan hamba yang diciptanya? Sedangkan sifat Tuhan dan sifat Tuhan dengan makhluk adalah sifat kasih dan cinta. Sebab yang ini bukan yang disebutkan oleh anak, tetapi disebutkan dalam Al-Quran sendiri. Sifat asas ini iaitu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam Islam pentingnya untuk mengenali, kerana dalam istintak ni dalam nak menikmati sifat seorang Muslim, nak menikmati ibadah, nak menikmati ilmu, lazah dalam membaca Al-Quran, lazah dalam beribadah, lazah dalam kehidupan seharian dan beramal dengan agama Islam adalah dengan cara memahami dengan hakikat yang sebenarnya akan apa yang dibaca, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa hikmah di sebalik larangan dan suruhan dan sebagainya. Betulnya dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hajjahu qaum. Dan begitulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berhujjah dengan kaumnya. Wa hajjahu qaum. Nabi Ibrahim berhujjah dengan kaumnya. Ini yang dibuat oleh Nabi Ibrahim tadi, yang Nabi Ibrahim kata, oh inilah Tuhan aku, oh inikah Tuhan aku, oh inikah bulan inikah, bintang inikah, atau hari inikah Tuhan aku. Itu adalah bukan suatu perlakuan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ia adalah suatu hujah ataupun suatu dia panggil conversation yang dibuat di antara Nabi Ibrahim dan juga kaum dia untuk membuktikan tentang sembahan-sembahan itu bukanlah dan tidak selayaknya menjadi Tuhan. Dan Nabi Ibrahim tegaskan, kata daripada Allah beritahu bahawa dan telah berhujah Nabi Ibrahim akan kaumnya dengan perkataan-perkataan tadilah, hujah-hujah tadi. Fala qala la aqul akhiri qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumin dhalin qala inni bari'un mimma tusyrikun dan akhir. Lalu Nabi Ibrahim sebut qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani. Kalau kita perhatikan tajwidnya pun, atuhajjuni fillah, iaitu 6 harakat, 2 harakat, 2 harakat, 6 harakat, 2 harakat. Panjang atau panjang harakat itu nak menunjukkan bahawa hujah yang telah diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada kaum dia itu adalah suatu hujah yang kuat, suatu hujah akan kebenaran yang nyata, sehingga direfleksikan juga di dalam tajwid. Qala atuhajjuni fillah, panjang terpanjang. Ini antara ayat yang panjang yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia panggil wa qad hadan. Nabi Ibrahim bagi tahu bahawa wahai kaum, adakah kamu nak berhujah ataupun berdebat dengan aku berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah telah pun memberikan hidayah dan petunjuknya kepada aku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha rabbi syai'an wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma afala tatadhakkarun. Selepas daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam buktikan akan ketidaklayaknya Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaum dia ini untuk disembah menjadi Tuhan, lalu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bagi tahu bahawa mau nak berjidal lagi dengan aku tentang Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apa yang disembah oleh kamu itu adalah suatu benda yang tidak layak untuk disembah menjadi Tuhan. Dan Allah memberikan aku hidayah, memberikan aku petunjuk yang nyata bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang sebenar. Dialah Tuhan yang mempunyai segala ilmu, yang maha mengetahui. Maka ambillah peringatan. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafun annakum asyraktum billahi ma lam yunzil bihi 'alaikum sultanan. Lalu Nabi Ibrahim jelaskan bahawa bagaimana aku nak takut dengan apa yang kamu syirikkan, sedangkan kamu tidak tahu bahawa apa yang kamu syirikkan itu dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai sebarang kuasa. Tak menunjukkan bahawa berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim, bulan, bintang dan matahari ini semua tidak mempunyai kuasa, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa. Jadi takkanlah aku nak takut kepada perkara yang tidak mempunyai kuasa dan tidak mampu memberikan apa-apa kebaikan maupun keburukan kepada diri aku. Itu yang disebutkan dalam hadis. Jadi secara ringkas kesimpulan dari siri yang lalu kita dapati bahawa sifat orang yang mukmin apabila diberikan cobaan, diberikan tomahan dan ditolak dakwahnya, maka dijawabnya perkataan-perkataan yang baik-baik dan sejahtera. Sebagaimana Nabi Ibrahim jawab kepada ayahnya ketika ayah kata, "Raghibun anta an alihati ya Ibrahim." Wahai Ibrahim, sudah puaskah kamu menghina Tuhan-Tuhan aku?
Nabi Ibrahim kata, qala salamun alaikum. Salam alaikum, sejahteralah kepada kamu wahai Nabi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yang umum adalah sebagai seorang pendakwah mestilah mempunyai ilmu yang penuh di dada sebelum daripada pergi berdakwah. Sebab itulah Nabi Ibrahim, poin pada perkataan wa kadzalika itu, Nabi Ibrahim dah tahu yang batil, dah tahu kebenaran, barulah Nabi Ibrahim pun dakwah kepada kaumnya. Barulah Nabi Ibrahim pergi kepada kaumnya dan duduk falamma afala ila akhir. Poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, basis ataupun asas dalam hubungan seorang hamba dengan Tuhan, dia adalah kasih sayang. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minina wa 'izzatin 'alal kafirin ila akhir. Jadi dengan itu anda tutup kuliah dan studi pada malam ini. Silakan. Silakan. Kedua. Sorry, iman dulu atau apa? Yakin dulu. Menarik soalan. Kita azan dulu lah kalau kita nak jawab soalan. Ringkas je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi untuk menjawab soalan tadi ada 3 soalan. Yang pertama berkenaan dengan Nabi Ibrahim dan isteri baginda, iaitulah Sarah dan juga Siti Hajar. Berdasarkan hadis-hadis, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan isteri dan anak baginda adalah kerana suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sifat cemburu seorang wanita itu benar disebutkan dalam hadis-hadis yang lain juga, dan juga dalam kisah surah Nabi Muhammad SAW bagaimana sifat cemburu seorang wanita itu memang ada dan memang kuat. Namun sebab sebenar kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan isteri adalah kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bila mana nak menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bila mana isteri baginda berlari daripada satu tempat Safa ke Marwah, sehingga 7 kali barulah terjumpa mata air Zam-Zam, dan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan haqqat tawakkul, sifat tawakal yang sebenar. Sifat tawakal yang sebenar. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah, ada jawab ringkas. Soalan yang kedua adalah, apakah beza di antara iman dan yakin? Adakah iman datang dulu ataupun yakin datang dulu? Perbincangan ini lebih kepada alihan, lebih kepada subjektif, kerana bahasa kita bahasa Melayu sebenarnya. Walaupun keduanya datang daripada bahasa Arab, iman datang daripada perkataan imana, ataupun yakin datang daripada perkataan yaqana. Iman dari sudut istilah Islam kita ada, iaitulah dengan percaya dalam hati, disebutkan dengan lisan, dibuat dengan jawarih wal abdan dalam istilah yang kita belajar dalam syariah. Namun yakin ini maksud daripada istilah dia tak ada ta'rif istilahi dalam bab akidah, dia tak ada ta'rif istilahi. Yang sebenarnya adalah kita mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan antara komponen keimanan itu adalah yakin. Kerana yakin ini dia masuk percaya kepada suatu benda yang tidak ada, yang tidak nampak, yang very abstract, yang kita tak boleh nak lihat dan tak boleh nak sentuh. Jadi dia lebih kepada bahasa. Persoalan sama ada yang mana datang dulu, anda lebih prefer kepada datang bersama, concurrent, the component. Tak ya? Iman saja tak ada. Macam mana boleh percaya kalau tak yakin tu? Itu pilih kau cik. Dia yakin ni, since Haji tanya persoalan tersebut, anda teringat kepada perbahasan syak, was-was dengan yakin. Dia lebih kepada maqamat, Kalau was-was ni dia 30-70. Kalau syak dia 50-50. Masuk kalau biasa perbincangan kentut. Dia ni kentut, dia rasa kentut dia 30. Syak ke, was-was ke, yakin. Dia yakin dia kentut ke, dia was-was dia kentut ke, dia syak dia kentut. Ada pemanas. Jadi lama ada bincang. Jadi lebih kepada martabat lah. Sebab tu nak kata dia datang concurrent. Dia bukan ada yang ni datang dulu, yang kita datang dulu. Jadi kalau tak sampai martabat yakin yang atas sekali itu, macam mana dia nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala? Lebih kepada begitulah untuk memahami yakin dan juga iman. Dia jawab Jadi ainul yakin. Ini dalam surah Allahumma salli ala Muhammad. Apa? Sebelum daripada itu
Surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma tarawunnaha 'ainal yaqin. Dia cerita pasal al-jahim, salah satu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang-orang yang takatsur, dia banyak orang kata extravagance, al-haakumut takatsur. Oh, sifat Allah Subhanahu wa taala melalaikan orang-orang yang sifat extravagance. Allah sekali al-jahim tarawunnaha 'ainal yaqin, 'ainal yaqin mana dia nampak dengan mata kepala dia sendiri. Yang pertama ketika dia berada di dunia, thumma la tarawunnaha apa? Thumma la tarawunna al-jahim. Yang kita baca tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Dan jika sekiranya mereka mengetahui dengan ilmu yakin, mana di atas dunia ni mereka telah pun mengetahui dengan keyakinan, mana tahu semata-mata. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, itu yang sebab daripada jahim itu kan, iaitulah dia akan melihat dengan mata kepada ain. Ain ini maksudnya zat. Kalau belajar berakidah, ainullah ataupun ain maksudnya zat, ataupun penyakit ain. Biasa kita dengar penyakit ain ni dia maksud dia zat. Dia datang biasa datang, dia kait dengan mata. Dia melihat perkara yang baik, orang ni dapat baik, jadi dia ada rasa cemburu sangat dalam hati dia, lalu tertimpa perkara-perkara yang buruk kerana sifat dengki ke, kerana sifat puji yang boleh lebih yang tidak terbasiskan dan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ain yang pertama masuk di mata. Yang kedua dimasuk adalah zat. Zat Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dalam akidah. Ainullah. Ain maksudnya zat. Nak sebut diri ataupun nak sebut diri tak boleh. Allah ni nak sebut diri tak boleh. Nanti dia menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah tidak ada tangan, tidak ada kepala, tidak ada apa. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Akan tetapi ain disebut dengan ain. Ainullah. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memahami ain ini, dia melihat zat jahim itu sendiri. Bila dia melihat zat jahim itu, ketika mana di hari kemudian. Ketika mana di hari kemudian. Jadi ini lebih kepada memahami perkataan ain itu sendiri. Dia ada dua maksud. Yang pertama mata, yang kedua adalah zat. Jadi zat jahim itu akan dilihat oleh orang-orang yang takatsur di hari kemudian. Di atas dunia ni, kalaulah dia mengetahui tentang hakikat jahim itu, maka mereka akan datang al-jahim, maka mereka sudah pasti akan tahu mereka akan pergi ke jahim. Thumma tarawunnaha 'ainal yaqin. Mana menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala besar sifat takatsur, sifat berlebih-lebih, extravagance, membazir dan sebagainya. Bahawa sifat ini adalah suatu sifat yang buruk, dan Allah bagi suatu peringatan yang besar, yang dahsyat pada akhirnya. Kalaulah mereka yang mempunyai sifat-sifat ini mengetahui akan sifat-sifat jahim ini, maka mereka pasti takut, mereka pasti tidak akan buat perkara sedemikian. Kerana pada hari kemudian mereka akan melihat jahim itu ain, zat jahim, yakni jahim yang sebenar. Faham? Ya. Yang mata kepala. Tadi dengan ain satu je yang tak boleh dilihat dengan mata kepala, bukan tak boleh dilihat, yang perbahasan para ulama ni. Mata kepala manusia ni di atas muka bumi dia tidak dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Namun di hari akhirat nanti, setiap orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat suatu nikmat yang paling besar. Yang paling besar sekali nikmat. Kalau dekat dunia ni mungkin lah nikmat yang paling besar dia ni adalah
jadi millionaire ke billionaire ke, mungkin dari segi harta, mungkin dari segi benda-benda yang lain. Tapi nikmat yang paling besar sekali di syurga adalah nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepala sendiri. Kepercayaan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah tambahan. Ada soalan-soalan lain? Kebetulan kita dah habis ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga yang baik itu bermanfaat, yang buruk itu adalah minta maaf dan risalah daripada anak sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dan surah Al-Asr tasbih kafarah.